Baiklah, ada apa dengan reductionism ya? Baik, reductionism ni adalah satu konsep ataupun pegangan falsafah yang bagi saya bersifat sebagai alatan untuk mengkaji um, fenomena di dunia ini. Reductionism ni maksudnya dia, perkataan reduction itu ialah mengurangkan, menurunkan. Dan kalau kita nak kaji dalam konteks ni, reductionism tu bermaksud uh, menghuraikan benda yang kompleks, benda yang rumit menjadi benda yang mudah, menurunkan dia punya tahap kompleksiti tu kepada tahap yang lebih mudah. Dan dengan ini fenomena boleh difahami dengan lebih berkesan. Jadi ini adalah satu falsafah penting dalam bidang sains. Contoh, kita ambil satu contoh lah. Kita nak mengkaji tentang manusia. Jadi sangat susah apa itu manusia. Mula sekali dia akan pecahkan manusia ni kepada dua. Pertama, minda, akal, fikiran, jiwa dan sebagainya, benda yang tak nampak. Kemudian di satu segi pula benda fizikal, kita punya anggota badan, tulang, daging dan sebagainya. Jadi pemisahan tu membolehkan kita mengkaji tubuh badan manusia ni dengan lebih mudah. Bila kemudian kita boleh pecahkan pula tubuh manusia ni ada sistem saraf, sistem otot, sistem tulang, sistem pernafasan. Jadi kita boleh kaji benda tu secara berasingan. Mudah kita nak kaji tentang tulang, kita boleh kaji apakah yang menghasilkan tulang manusia, terdiri daripada unsur-unsur dia. Kemudian perut, sistem penghadaman, otot. Jadi boleh dikaji secara berasingan. Jadi konsep utama dalam reductionism ni ialah sesuatu fenomena yang kompleks ni boleh dikaji dengan mudah apabila ia dipecahkan mengikut elemen-elemen yang ada di dalam sesuatu fenomena itu. Jadi reductionism ni sangat-sangat berkesan dalam bidang sains. Kita boleh kaji fenomena alam ni apabila kita memecahkan dia macam sebuah jam mekanikal. Kita kalau jam tu rosak, kita boleh buka dia satu persatu. Kita boleh belik mana dia part ataupun bahagian yang rosak tu, kita boleh baiki dan kita cantum semula. Jadi ini adalah satu fenomena yang sangat berkesan dalam dunia moden kita. Kita boleh faham sistem kehidupan, kita boleh faham hukum kimia, hukum fizik dan sebagainya. Jadi ia merupakan salah satu teknik mengkaji ataupun berfikir tentang dunia ini yang sangat berkuasa. Jadi dengan teknik pemikiran sebegini, kita mencapai kemajuan yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi. Baik, jadi ada satu isu tentang reductionism ni apabila kita sebelum tu, baik kita untuk permulaan, baik kita lihat sejarah reductionism ni. Ia bermula apabila zaman Enlightenment, zaman Eropah, apabila masyarakat manusia mula mengkaji, berfikir tentang alam ni dengan cara yang sangat sistematik. Dan reductionism ni boleh dikatakan bermula daripada konsep ataupun pemecahan mind dan body, minda dan jasad manusia ni dipisahkan, dua perkara yang berbeza, dan diperkenalkan oleh René Descartes. René Descartes ni seorang ahli pemikir Perancis yang lahir pada kurun ke-15. Apabila dia memperkenalkan konsep mind body dualism ni, jadi maksudnya dia mengatakan kita boleh kaji alam ni tanpa perlu kita risau tentang aspek yang kita tak nampak seperti kejiwaan, rohani, Tuhan dan sebagainya. Bagi dia benda-benda tu masih penting, tapi kita boleh asingkan kedua-dua ni dengan mengkaji secara berasingan.
kita boleh merasionalisasikan tentang kewujudan Tuhan, dan juga pada masa yang sama kita boleh kaji tentang tubuh manusia ni sama ada kita percaya Tuhan ataupun tidak, kita percaya kepada benda gaib ataupun tidak. Jadi itu adalah antara ciri-ciri reductionism, dan dia menyebabkan manusia lebih confident, lebih yakin untuk mengkaji sains tentang alam ini dan berkembang dan mencipta teori-teori yang membawa kemajuan teknologi dan sebagainya. Seterusnya saya hendak bincang tentang bagaimana reductionism ini digunakan pula dalam aspek kemanusiaan, dalam aspek kemanusiaan yang akhirnya menyebabkan aspek kemanusiaan tu agak kocar-kacir, ya, dan ini yang menjadi masalah kepada dunia sekarang ini. Saya akan cuba bincangkan perkara ini, bagaimana kita boleh mengenal pasti bahawa terdapat beberapa masalah pemikiran, masalah politik, ekonomi dan pendidikan yang disebabkan oleh pegangan kepada reductionisme ini secara membuta tuli. Kadang saya menggunakan istilah reductionisme liar. Sebagaimana yang saya cerita tadi, reductionisme ini dia sesuai untuk kita gunakan terutamanya apabila kita berkata tentang alam fizikal dan alam nyata, tentang perkara-perkara yang bersifat fizikal seperti bidang sains, kimia dan biologi dan sebagainya. Kerana benda-benda fizikal ni memanglah dia mengikut hukum fizikal, tidak ada duanya. Kalau graviti tu dia turun ke bawah. Tetapi apabila reductionisme ini digunakan pada sistem yang berkait dengan manusia, dia menjadi tidak sesuai dan menimbulkan beberapa masalah. Saya bagi contoh, apabila kita hendak kita kata kita nak mengkaji seorang manusia tu, kita boleh nilaikan pertama dengan hati kita lah. Kita tengok dia, kita berkawan dengan dia, kita tahu dia ni baik, jahat, pandai, bodoh kan. Tapi untuk reductionisme ni dia hendak sesuatu yang boleh diukur. Okey, dia mengatakan manusia ni boleh macam jam mekanikal yang saya sebut tadi, boleh dipisah-pisahkan bahagian-bahagiannya. Kita kaji satu bahagian tu, kita banding, kemudian kita kaji bahagian yang lain secara berasingan. Apabila kita kaji secara berasingan ni, kita kumpulkan balik, dia akan jadi benda yang asal tadi. Jadi itu fahaman reductionism. Dia kata nak kaji tentang seekor katak, dia boleh kaji sistem saraf dia, yang seorang lagi boleh kaji tentang sistem pernafasan dia, dan bila pengetahuan beberapa orang dicantumkan, maka kefahaman tentang katak tu akan sempurna. Ini anggapan reductionisme. Tapi sebenarnya manusia ini agak kompleks. Reductionisme ni mengatakan manusia ni apabila dipisahkan bahagian-bahagian yang berbeza untuk difahami, apabila kefahaman ini dicantumkan, maka kita boleh faham manusia tu. Tapi tidak, sebenarnya tidak. Kita ambil contohlah, kalau siapa yang biasa dengan sastra barat, buku yang ditulis oleh Mary Shelley, itu menggambarkan, tajuknya Frankenstein. Dia menceritakan bagaimana percubaan seorang doktor untuk menghasilkan seorang manusia daripada bahagian-bahagian biologi yang berbeza. Jadi dia ambil badan orang lain, tangan orang lain, bahkan ada bahagian yang diambil dari binatang. Jadi dicantumkan, dan bila dimasukkan tenaga elektrik, dia akan hidup sebagai manusia. Jadi apabila dalam fiksyen ni lah, Dr. Frankenstein berjaya mencipta manusia yang dicantum dari bahagian-bahagian berbeza ni, tetapi apabila dicantumkan, dia tidak betul-betul menjadi manusia yang sempurna. Pertamanya
raksasa yang dicipta ini sendiri terfikir siapakah dia, dia dari mana. Dan dia mempunyai kehendak untuk disayangi, difahami. Tetapi masyarakat tidak boleh menerima kewujudan seorang yang begitu. Akhirnya raksasa ini memberontak dan membunuh penciptanya sendiri. Jadi ini walaupun cerita tu cerita fiksyen tapi dia menggambarkan keadaan yang disebabkan oleh pendekatan reduksionisme yang sebegitu, yang memisah-misahkan aspek kemanusiaan ini pada bahagian-bahagian yang berbeza. Dan dan boleh diukur. Yang pentingnya mereka hendak mengukur setiap bahagian tu. Kalau tak boleh diukur, dia kata tak perlu kita hiraukan. Sebab itulah daripada awal lagi apabila Rene Descartes memisahkan antara minda, jiwa, roh dan badan kita yang fizikal ni, pengetahuan tentang roh, tentang kerohanian, tentang semangat yang abstrak ataupun yang tidak dapat diukur tu agak terpinggir. Jadi mereka menganggap manusia ni hanyalah, kalau kita katakan, macam robot biologi yang boleh difahami. Ini menyebabkan kalau kita tengok hari ni hilang aspek-aspek kemanusiaan di dalam tamadun kita. Jadi kalau kita berbalik kepada cerita Frankenstein tadi, apabila kita memisahkan fenomena manusia ni, seolah kita akan faham manusia ni dengan cara kita memahami alam fizikal, ada benda yang tertinggal. Manusia ni punya semangat, dia punya cita-cita, dia punya sentimen, dia punya rasa sedih, rasa gembira, itu adalah satu perkara yang tidak boleh diukur. Dan sebenarnya perbuatan manusia ataupun kehidupan manusia lebih banyak dikawal oleh perkara-perkara yang tidak boleh diukur ini. Jadi kita lihat dalam kehidupan kita pada masa kini, pendidikan contohnya. Pendidikan sering kita katakan apakah cara untuk kita tahu pendidikan itu berjaya, kita kena ukur, kita kena buat peperiksaan. Dan ini boleh dimudahkan apabila manusia tu, pengetahuan manusia yang tak diuji itu dipecahkan. Dan terdapat dalam pendidikan satu konsep yang diperkenalkan oleh Benjamin Bloom, seorang penyelidik dari Amerika kalau tak silap saya, yang mengatakan baiklah pengetahuan manusia ni sangat kompleks tapi kita boleh pecahkan kepada 3, iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Iaitu kognitif, kekuatan memori, kekuatan hafalan, kefahaman, berfikir. Kemudian afektif adalah sifat dan sikap sabar, bersemangat, bersungguh-sungguh ataupun tidak peduli. Itu semua adalah afektif. Dan psikomotor adalah kemahiran menggunakan tubuh badan ataupun kecekapan menggunakan pemikiran bawah sedar kita untuk melakukan kerja-kerja fizikal yang diperlukan dengan cara yang efisien. Jadi ini adalah salah satu step apabila reduksionisme ini memecahkan manusia itu kepada 3, kognitif, afektif dan psikomotor. Okey, baik. Seolahnya kita nampak yang ketiga ni dah cukup komplit. Kita boleh cantumkan balik, kita boleh gabungkan balik ketiga-tiga ni untuk kita menilai manusia itu. Kita boleh tahu manusia ni dia pandai ke, kurang pandai ke, cerdik ke, tidak ke. Diuji dengan satu kaedah ujian yang lain. Efektif ni, perangai dia boleh diuji ataupun boleh dinilai dengan cara yang lain. Dan psikomotor boleh dinilai dengan cara yang lain. Jadi nampak cantik seolah-olah kita boleh seimbangkan orang yang boleh mahir psikomotor ni, contohnya dia pandai bersukan walaupun dia tak pandai matematik contohnya, tapi oleh kerana kepandaiannya yang begitu, dia boleh dinilai dengan cara yang baik. Tapi ini ada masalah sebab apa terjadi apabila sesuatu masyarakat ataupun ekosistem ataupun kefahaman pada era itu mementingkan kognitif, mementingkan kekuatan otak untuk bekerja dalam era moden, maka aspek yang lain akan tertinggal.
Jadi sering kita lihat masalah pada hari ini, kita sekarang ni masyarakat mula sedar bahawa kelebihan dapat A yang banyak dalam SPM bukanlah segala-galanya. Itu lebih terfokus kepada kognitif. Okey. Jadi telah nampak dalam, dan kita pun sedar sebenarnya pelajar yang cukup cemerlang dalam SPM tak semestinya dia berjaya dalam hidup. Dia berjaya dalam kehidupan bermasyarakat contohnya. Dan orang yang kurang mahir dalam kognitif, ada kalanya di dalam hidupnya dia boleh lebih berjaya. Jadi di mana silapnya sistem pendidikan yang menilai manusia ini? Katanya kalau dah dipecahkan kepada 3, boleh dicantumkan, kita boleh memberi penilaian yang baik kepada insan ataupun orang tersebut. Tetapi macam saya kata tadi, kehidupan dunia perangai manusia adalah satu yang kompleks, yang rumit, yang tidak boleh menggunakan pendekatan reduksionisme. Dia akan jadi Frankenstein. Raksasa Frankenstein yang saya ceritakan tadi.